Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Rashid Osli, nombor metrik di 19312081. Okay, hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk satu, iaitu Islam sebagai cara hidup yang syumul. Okay, pengenalan. Firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Ayat 19 surah Al-Imran. Agama Islam adalah agama yang syumul atau sempurna, yakni bukan sahaja merangkumi amalan keagamaan, tetapi merangkumi keseluruhan tata cara kehidupan manusia itu sendiri, termasuklah makan, cara tidur, mandi, pakaian, ekonomi, politik, pendidikan, pembangunan tamadun dan kematian. Pengertian Islam, iman dan ihsan. Apa itu Islam? Islam bermaksud selamat atau menyerah diri kepada Allah. Dari segi istilah, ia bermaksud tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan mencipta dan pentadbir seluruh alam dengan penuh rela, bukan dengan paksaan atau perasaan terpaksa. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, sahabat menceritakan bahawa pada suatu hari semasa Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang lelaki yang berpakaian serba putih dan tidak seorang pun sahabat yang mengenalinya. Dia terus masuk dan duduk di hadapan Rasulullah SAW sehingga lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah serta berkata, "Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam." Maka jawab Rasulullah SAW, "Engkau bersyahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Baitullah bagi yang kuasa sampai ke sana." Jawab lelaki itu, "Engkau benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahu aku apa itu iman." Maka jawab Rasulullah SAW, "Engkau percaya, iaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat dan qada dan qadar." Jawabnya, "Engkau benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahu aku apa pula maksud ihsan." Maka jawab Rasulullah SAW, "Bila engkau beribadat kepada Allah, buatlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau nampak Allah, walaupun kamu tidak dapat melihatnya, tetapi Allah tetap melihat kamu." Rasulullah SAW bertanya kepada Umar Al-Khattab, "Kenalkah siapa orang itu?" Jawab Umar, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Maka sabda Rasulullah SAW, "Dia adalah Jibril datang mengajar agama kepada kamu." Asas-asas syariat Islam. Asas-asas syariat Islam ada 3, iaitu akidah, syariah, akhlak. Akidah iaitu kepercayaan, kesimpulan yang tetap atau kepercayaan yang kukuh dalam diri manusia yang berkaitan dengan ketuhanan dan lain-lain kepercayaan agama. Syariah iaitu perundangan, undang-undang ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Akhlak pula ialah sistem nilai. Sistem nilai Islam ialah satu sistem untuk menilai tingkah laku manusia berdasarkan hukum nilai yang ditetapkan oleh Allah. Seterusnya, maqasid al-syariah. Maksud maqasid ialah tujuan. Maksud syariah, perundangan Islam. Kedua-dua perkataan ini digabungkan dan membawa maksud tujuan perundangan Islam atau falsafah perundangan Islam. Ini membincangkan mengenai mengapa diturunkan undang-undang Islam seperti kita ketahui sekarang. Tujuan Allah menurunkan undang-undang syariat Islam ialah untuk menjaga 5 perkara, iaitu agama, jiwa, akal fikiran, harta dan keturunan. Bagi agama, bermakna menjaga agama seseorang Muslim itu supaya tidak jatuh atau menjadi murtad. Menjaga agama juga bermaksud menjaga kesucian dan ketinggian agama Islam sebagai agama Allah, iaitu Tuhan yang mencipta seluruh alam. Dengan demikian, maka terdapat undang-undang syariat yang melarang orang Islam untuk murtad. Jiwa bermaksud menjaga diri daripada hilang jiwanya atau mati disebabkan oleh kezaliman manusia. Dengan sebab itu, turun undang-undang melarangkan membunuh orang atau membunuh diri dengan apa cara sekalipun. Akal fikiran menjaga kesihatan akal dengan menjauhi perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi mabuk atau gila.
Kerana mabuk itu menjatuhkan martabat manusia lebih rendah daripada binatang sebab ia tidak boleh berfikir dengan waras. Malah ia akan membahayakan dan membawa kerosakan kepada orang lainnya. Khasnya jika ia memandu semasa sedang mabuk. Untuk harta benda ialah semua yang kita miliki. Harta benda adalah satu pemberian Allah kepada hamba-Nya setelah ia berusaha untuk mendapatkannya. Yang kelima, keturunan. Manusia yang sempurna akalnya menginginkan keturunan yang baik dan sihat. Islam pula menganjur supaya menjaga keturunan dan melarang merosakkannya. Perbuatan zina, rogol, homoseks adalah di antara amalan yang boleh merosakkan keturunan. Dengan sebab itu, Islam mengharamkan semua amalan seperti tersebut. Pembahagian maqasid. Maqasid ammah dan maqasid khassah. Maqasid ammah tujuannya untuk menjaga masyarakat umum. Contohnya larangan mencuri, arak dan zina ialah untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman umum. Maqasid khassah ialah untuk menjaga kebaikan seseorang. Contohnya orang yang tidak minum arak terselamat akalnya daripada rosak. Selain daripada larangan, suruhan yang positif juga mempunyai tujuan atau hikmahnya yang tertentu untuk dikatakan maqasid syariah. Solat. Solat jemaah adalah dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dan mengukuhkan persahabatan. Malah solat itu sendiri bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ketenangan jiwa. Firman-Nya, sesungguhnya akulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan aku, maka beribadahlah kepadaku dan dirikan solat untuk mengingati. Tasawuf Islam. Tasawuf ialah kalimah Arab. Biasanya diterjemahkan sebagai pandangan hidup. Kalau mengikut tajuk ini, ia bermaksud pandangan hidup Islam. Ada juga disebut dengan pandangan alam semesta. Tidak ada satu terjemah yang tepat bagi kalimat tersebut. Maksudnya ialah melihat Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, ternampaklah Islam itu indah, syumul dan istimewa kerana merangkumi segala-galanya. Ciri-ciri keistimewaan Islam. Ciri-cirinya adalah Rabbaniyah, Tabat wa Muranah, Waqiyah, Tawazun, Syumul, Alamiyah dan Wasatiyah. Untuk Rabbaniyah. Rabbaniyah bermaksud bersifat ketuhanan. Jadi apa saja yang kita lakukan adalah dan yang disukai oleh Tuhan. Contohnya kita menolong orang, ia dikatakan Rabbaniyah kerana Tuhan yang memerintah. Apabila kita melakukannya, kita mendapat keredaan Tuhan. Demikianlah dengan yang lain. Sama ada kita lakukan yang baik atau meninggalkan yang dilarang adalah kerana percaya kepada Allah, bukan kerana manusia, adat atau lainnya. Kalau kita lakukan sesuatu kerana manusia, maka ia tidak bersifat Rabbaniyah. Seterusnya Tabat wa Muranah, iaitu tetap dan anjal. Di antara keistimewaan Islam ialah bersifat tetap, sama ada dari prinsip akidah atau syariah. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya ia adalah anjal, iaitu boleh berubah. Dari aspek akidah, misalnya kita tetap meyakini keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan haram, serta boleh membawa kepada murtad jika seseorang Islam itu tunduk kepada berhala. Tetapi dalam keadaan terpaksa ia melakukannya, sedangkan hatinya tetap mentauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia tidak berdosa dan tidak jatuh agamanya. Dalam aspek syariah, misalnya kita diharamkan memakan bangkai dan apa-apa lagi yang diharamkan. Jika terpaksa kerana kelaparan, maka pada masa itu tidaklah berdosa kerana ia bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Yang ketiga, waqiyah, iaitu praktikal. Di dalam bahasa Melayu, waqiyah boleh diterjemahkan sebagai praktikal atau ideal dan realistik. Dari segi kepercayaan, Islam adalah agama yang ideal kerana percaya kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin kewujudannya serta beribadat kepada Allah serta minta pertolongan kepadanya. Dari aspek perundangan, kita dapati setiap peraturan ada kaedah dan maslahahnya, sama ada kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat amnya. Contohnya seperti pengharaman arak, judi, zina dan lain-lain. Itu adalah untuk kebaikan, sedang keburukannya telah diketahui oleh semua orang. Seterusnya tawazun, itu seimbang.
Seimbang bermaksud sederhana di antara dua keadaan yang bertentangan. Dalam Islam, setiap perkara yang disyariatkan dalam bentuk yang cukup seimbang, ini termasuk dalam aspek kepercayaan, perundangan dan nilai. Selain itu, syumul bermaksud sempurna. Anda tentu sudah yakin bahawa agama Islam adalah agama yang akhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang akhir dan untuk manusia di akhir zaman. Seterusnya, alamiah. Nabi-nabi dahulu diutuskan untuk kaumnya dan ditempatkan berkenaan sahaja, seperti Nabi Nuh, Hud, Lut, Saleh dan lain-lain. Ini berbeza dengan perutusan Nabi Muhammad SAW, yang mana baginda diutuskan untuk seluruh alam. Hatta makhluk jin pun disuruh beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada had masa dan sepadan geografi, kerana tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam bukan sahaja berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, malah merangkumi hubungan manusia dengan sesama manusia, sama ada yang Muslim atau bukan Muslim. Hubungan manusia dengan alam, termasuk binatang, dan juga hubungan manusia dengan alam gaib seperti alam malaikat dan jin. Islam meletakkan peraturan individu, keluarga, masyarakat, kenegaraan dan hubungan antarabangsa. Ibadat pula bukan setakat solat dan haji saja, malah semua pergerakan adalah ibadat, termasuk bekerja, bermain, berkahwin, menolong orang, memberi makan binatang dan sebagainya. Dan akhir sekali, wasatiyah, iaitu kesederhanaan. Maksud wasatiyah ialah pertengahan atau sederhana. Malah Al-Quran menggelarkan umat Islam sebagai umat pertengahan. Firman Allah bermaksud, dan kemudiankanlah kamu maafkan saya. Bermaksud, dan demikianlah kami jadikan kamu umat Islam sebagai umat yang pertengahan, umat pilihan adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul iaitu Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Itu saja dari saya. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.